Saya merayu sekali lagi, duduklah diam-diam di rumah. Stay at home and protect your family and yourself. Kenapa? Kerana kita nak putuskan rantaian jangkitan. We want to break the chain of infection of this virus. Salam diberi, senyuman diukir, tanpa membeza miskin dan kaya. Dapat khidmat anggota yang mahir, layanan mesra di mana saja. Cemerlang penuh kemesraan, sentiasa prihatin kehendak pelanggan. Berdisiplin tinggi, iringi kesopanan, nilai-nilai mulia jadi pegangan. Kebajikan pelanggan paling utama kami hayati dan amalkan bersama. Sihat dan abadi semua manusia, wawasan kita untuk Malaysia. Sihat sejahtera, rakyat bahagia, hidup sempurna, negara berjaya. Sihat sejahtera, rakyat bahagia, hidup sempurna, negara berjaya.
bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat aset negara, kualiti hidup dipelihara. Berpasukan, berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rosli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 54 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah cumulative case yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 3,349 kes, iaitu bersamaan dengan 61.1% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 21 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 57 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,482 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 2,041 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Daripada 57 kes, 18 adalah kes import daripada warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara. 39 kes adalah kes penularan tempatan. Sehingga kini seramai 43 kes COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 27 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini dilaporkan ke CPRC Kebangsaan,
duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 3 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 92 kes, iaitu bersamaan dengan 1.68% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-90 iaitu kes 2050 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 72 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi. Beliau adalah ibu kepada kes ke-2053 yang turut mempunyai gejala pada hari yang sama. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 27 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 20 April 2020 jam 1.47 tengah hari. Kes kematian ke-91 iaitu kes 4090 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 69 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 6 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 21 April 2020 jam 2.28 pagi. Kes kematian ke-92 iaitu kes 5332 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 92 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan demensia. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes 4711. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 8 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 21 April 2020 jam 1.30 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Seperti yang telah dimaklumkan dalam tempoh beberapa hari ini, bilangan kes harian menunjukkan tren penurunan yang amat memberangsangkan. Namun begitu, Kementerian Kesihatan telah mengesan sejumlah kes positif COVID-19 yang melibatkan rakyat Malaysia yang baru pulang daripada luar negara. Perkara ini telah dijangka memandangkan lebih daripada 180 negara di seluruh dunia telah terkesan akibat pandemik COVID-19. Justru tindakan mewajibkan semua rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara untuk ditempatkan di stesen kuarantin di bawah Perintah Kawalan Pergerakan adalah bertepatan. Dalam tempoh lebih 2 minggu sejak 3 April 2020, seramai 12,160 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantinkan. Daripada jumlah tersebut, setakat ini 7,910 individu telah disampel di mana 95 kes positif dikesan, iaitu 0.7%. Daripada tindakan proaktif ini telah menyaksikan peningkatan jumlah kes yang dilaporkan di negeri di mana mereka dikuarantinkan. Misalnya, peningkatan 37 kes di Melaka, 32 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 3 kes di Sarawak dan 3 kes di Johor dan 2 kes di Selangor. Kes-kes positif ini telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Bagi mengenal pasti aktiviti penularan COVID-19 di kalangan masyarakat setempat di Malaysia, Kementerian Kesihatan telah sejak awal lagi menjalankan pensampelan daripada pesakit yang mempunyai gejala influenza-like illness ataupun ILI, severe acute respiratory infection ataupun SARI di hospital dan klinik Kementerian Kesihatan, iaitu sebagai satu aktiviti surveillance jangkitan COVID-19 sejak 2 Februari 2020. Sampel untuk ujian pengesanan COVID-19 akan diambil daripada semua pesakit dengan jangkitan paru-paru iaitu pneumonia dan setakat ini terdapat sebanyak 56 kes positif daripada 2,669 sampel yang telah diambil, iaitu lebih kurang 2.1% daripada jumlah sampel kes SARI.
Manakala pensampel ID pula mula dijalankan sejak minggu epidemiologi ke-9 yang bermula pada 23 Februari 2020 dengan permulaan sebanyak 8 buah lokasi klinik kesihatan terpilih iaitu Sentinel Clinic. Ini bagi mengenal pasti sekiranya berlaku jangkitan di komuniti. Sebanyak 8 kes positif telah dikenal pasti daripada 1,280 sampel yang telah diambil iaitu lebih kurang 0.6% daripada jumlah sampel kes ID. Aktiviti surveillance ini bertindak sebagai sistem pengesanan awal dan sistem amaran kejadian COVID-19 di Malaysia. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memperluaskan dan memperkukuhkan aktiviti surveillance COVID-19 di Malaysia. Selain itu, Kementerian Kesihatan juga telah menggunakan aktiviti pendekatan tertumpu iaitu targeted approach untuk membendung penularan jangkitan COVID-19. Antara aktiviti yang dilakukan adalah pengesanan di kalangan kumpulan berisiko iaitu seperti sekolah tahfiz dan pekerja warga asing. Dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di mana bancian penduduk dan active case detection dijalankan dari rumah ke rumah. Kepatuhan masyarakat terhadap PKP adalah amat penting dalam membantu kerajaan menurunkan kebolehjangkitan COVID-19 dalam komuniti. Ini terutama bagi memastikan tidak berlakunya jangkitan merentas negeri, daerah dan mukim. Selain daripada itu, aktiviti kawalan sepadan iaitu border control, pematuhan masyarakat terhadap PKP akan seterusnya memastikan penurunan jangkitan COVID-19 dapat dikawal sepenuhnya. Rakyat Malaysia juga dinasihatkan agar terus mengamalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun serta mengamalkan jarak sosial yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Dan saya teruskan dengan memberi maklumat mengenai kluster pelajar tahfiz. Kita telah kenal pasti 13,223 kluster pelajar tahfiz yang mana saringan telah dijalankan dan sampel telah diambil untuk 4,618 pelajar tahfiz. Dan kes yang positif adalah 298 iaitu bersamaan dengan 6.5%. Iaitu tahfiz yang melibatkan lebih kurang 200 madrasah. Dan juga maklumat terkini mengenai kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling dan bilangan sampel yang diambil adalah 27,522 dan bilangan yang positif adalah 1,963. Dan seterusnya laporan PKPD iaitu COVID-19 di Malaysia dan ingin dimaklumkan tiada pertambahan kes di Bandar Baru Ibrahim Majid, kekal dengan jumlah kes 183. Lain-lain lokaliti di luar Bandar Baru Ibrahim Majid juga tiada pertambahan kes, kekal dengan jumlah kes 39. Di Kampung Sungai Lui tiada pertambahan kes, kekal dengan 131. Di Kampung Bukan Sungai Lui juga tiada pertambahan kes iaitu kekal dengan 315. Di Menara City One tiada pertambahan kes, kekal dengan jumlah 40. Di Malayan Mansion tiada pertambahan kes, kekal dengan 4. Di Selangor Mansion ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah terkini iaitu 85 kes. Lain-lain kawasan berdekatan dengan Masjid India tiada pertambahan kes dan pusat bandar utara dan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur Selayang tiada pertambahan kes tetapi jumlah yang kita telah saring dan diuji ialah 28 kes positif dengan 1 kes kematian iaitu melibatkan warga negara Myanmar. Seterusnya laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia iaitu yang pertama Madrasah Sungai Salan di Jerantut Pahang iaitu ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah kes 75.
Dan kluster PUI Italy di Sarawak iaitu ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah kes 59. Kluster persidangan gereja di Kuching, Sarawak ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah 139 kes. Kluster petugas kesihatan di Kuching ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah 40. Kluster Selangor Mansion baru saya sebut tadi ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 85 kes. Pusat perubatan di Kuala Lumpur ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 8 kes. Madrasah Air Mebau di Melaka ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 38 kes. Kluster yang lain tiada pertambahan kes. Dan seterusnya saya buka kalau ada apa-apa soalan silakan. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Saya Amir dari Harian Metro. Selamat hari jadi ke-57 tahun kepada Datuk dan terima kasih kerana menjadi jeneral perang untuk COVID-19 di Malaysia. Okay. Soalan saya ialah mengenai penurunan trend kes positif, adakah sebab efektifnya perintah kawalan pergerakan atau sebab ramai lagi yang tidak membuat swab test? Dan satu lagi nak tanya berkenaan kes positif, perbandingan antara yang asymptomatic atau tiada gejala dengan yang bergejala jika ada. Okey, terima kasih. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang mengucapkan selamat Hari Raya pada saya. Dan apa yang penting ialah kita masih dalam perjuangan untuk memutuskan penularan jangkitan COVID-19. Jadi sama-samalah kita mantapkan kita punya tindakan kita untuk pastikan kita dapat mencapai iaitu target kita ataupun sasaran kita untuk menurunkan kes. Ternyata PKP 1 dan 2 telah berjaya menurunkan kes-kes penularan jangkitan COVID-19 di negara kita. Dan kita jangkakan ada penambahan kes secara mendadak iaitu pada 14 April. Tetapi kita dapati pada 14 April kes-kes kita kurang pada 5,000. Dan kes seharian yang paling tinggi yang kita catatkan ialah pada 3 April iaitu 217 kes dibandingkan dengan kes-kes seharian. Tetapi kita lihat kebelakangan ni memang amat berbangsangkan iaitu kita dapati kes makin menurun dan saya percaya kes-kes yang menurun ini adalah daripada perancangan dan tindakan kita selama tempoh 4 minggu yang lepas. Dan kita sekarang ni dapat melihat hasilnya. Iaitu apa yang kita telah laksanakan ialah pertama, kawalan sempadan. Kalau kita lihat kes-kes import contohnya, kita dapat kurangkan kes-kes import. Dan kita telah sekat pelancong-pelancong luar negara yang datang ke Malaysia. Tetapi untuk warga negara Malaysia, kita terpaksa menerima mereka. Dan pada mulanya kita kuarantinkan mereka di rumah. Tetapi sekarang ni tindakan kita ialah untuk kuarantinkan mereka di pusat kuarantin. Jadi bila kita lihat, kita berjaya untuk mengesan 95 kes positif yang telah dikuarantinkan. Dan ini mungkin kalau kita biarkan yang 95 kes ni mungkin akan menjangkiti. Contohnya seorang tu dapat menjangkiti lebih kurang 120 orang. Kalau 95 menjangkiti, jadi dia akan menular dalam komuniti kita. Yang kedua ialah kawalan pergerakan, iaitu perintah kawalan pergerakan. Di mana bila kita ada kawalan perintah pergerakan, kita akan kurangkan individu yang dijangkiti di dalam komuniti. Dan kalau kita dapat duduk di rumah, jadi kebarangkalian untuk dijangkiti adalah kurang. Jadi kita lihat dengan pelaksanaan PKP 1, 2 dan 3, kita berjaya menurunkan kes jangkitan setempat iaitu penularan setempat kita dapat kurangkan dan sekarang kita dapat hasil dia kurang pada 100 kes. Dan kalau kita lihat hari ini, kita ada 57 kes.
dan 18 kes adalah kes import. Jadi kes sebenarnya iaitu jangkitan dalam komuniti ialah 39 kes. Jadi kita lihat kalau kita boleh kekalkan momentum kita bekerjasama dengan semua pihak, dapat kita kurangkan kes lagi, mungkin dalam seminggu matlamat kita kalau kita boleh dapat single digit, sekarang ni kita ada double digit, kalau kita dapat kurang pada 10 kes, itu menjadi sasaran Kementerian Kesihatan kita. Jadi tidak mustahil untuk kita kurangkan kes, tetapi kita kena pertingkatkan lagi tindakan kita bersama, iaitu kalau rakyat Malaysia boleh duduk di rumah dan kita di Kementerian Kesihatan berpadu tenaga dengan kementerian-kementerian yang lain melaksanakan aktiviti-aktiviti kita. Contohnya kita ada PKPD, iaitu di kawasan-kawasan yang lokasi-lokasi yang kita syaki, dan kita mengambil tindakan iaitu active case detection, dan kita akan sampel mereka yang positif dan diasingkan. Kalau boleh kita laksanakan, insya-Allah kita boleh turunkan kes kurang pada 10. Tetapi bergantung pada rakyat Malaysia dan juga tindakan barisan hadapan Kementerian Kesihatan, PDRM, Angkatan Tentera, Immigration dan sebagainya. Dato', good afternoon, Ishwari from Malaysia. Firstly, happy birthday. May you continue to lead us in times of need. Also, Dato', I have two questions. Firstly, could you explain if the advice which you gave previously about, there is no need for everyone to wear masks and whatnot, would you be revising that? Because, if the asymptomatic patients, what if they develop symptoms? How are we going to identify this as fast as we can unless there is a first barrier protection? And how are we going to reconcile this with the continued advice to only wear a mask when it's necessary? That's one. And just to link to that, also, do you think it is wise to send students home even after the MCO is lifted? Because classes are going to start. For them to go back and come back, there's going to create a lot of traffic, and obviously there's not going to be a social distancing observation there. And also, researchers at the Center for Evidence-Based Medicine found that children and young adults could be asymptomatic, but there is not yet a single reliable study to determine the number of asymptomatic people. The true extent of the coronavirus pandemic can only likely be confirmed with a population-based antibody testing. So, with all this, how are we going to manage it, especially when it comes to asymptomatic cases? Thank you very much. Okay, thank you very much. First, with regards to the mask, so we said in the past we follow the guidelines of WHO, whereby if you have symptoms, please wear the mask. Or if you if you are in the public, for example, you're treating patients, and obviously we encourage you to put a mask. It's a must to use a mask. But if you're in the public, it's optional. That means we are not making it mandatory, but we encourage you to put on a mask if in the public. But it's not a mandatory. So if you have no symptom, but what's more important is to make sure that it's a social distancing. That means we look into the three things, the three C's. One, avoid in a confined space, number one. Second, avoid crowded places. And third, when you have a conversation, make sure a distance at least 1 meter away. So this is the precaution. But if it's optional, those who wants to wear the mask, it's up to them. But the guideline, if we make a policy, then everyone is mandatory to wear a mask. So this is the optional. But if you expose to the public more, then perhaps that's the reason why you need to wear the mask. So I think that's, then the next question with regards to the MCO, and when looking into the possibilities of the students, we do know that some of our students, for example, universities, they've been quarantined in the universities, for example. They have been there for the last 4 weeks. What's more important is that a scheduled planning for them to go back to their hometown. Because how long do you want to put them in a university, for example? So they have been there for 4 weeks, for example, and there's no cluster among the university students, and we can actually screen them and they can go back to the home. But more importantly, we should not repeat the mistake in terms of home rush, for example. So at least a plan, strategic planning of how they can go back to their hometown, etc. So I think we are doing that and together with the MKN. So that's with regards to the university student. So, and third is regards to the population base. Yes, we know that it's symptomatic, but this is a new virus.
So we need to learn a lot about this new virus, the behavior of the virus, whether the response of antibody. Today, we realize that even though you have a response of antibody, in other illness or other diseases, you get protection. Here, you do not have a protection yet. So that's the reason why we realized that, asymptomatic patient, for example, we were the first to detect asymptomatic patient. As I told you, the first case, first, second, third, and fourth case that we detected, cases that we detected from the index case from Singapore, they were asymptomatic. But because they have a contact positive with the index case, so close contact, the chances of them positive is about 31%, 30%. So that's very high. So that's why when we screen for temperature, for example, that's under patient under investigation. That means they have symptoms or they have a close contact or asymptomatic. But now the question is, they have no close contact and they have no symptoms. And what about asymptomatic in the community? The answer is we don't know unless we do a study to screen one community, for example, we test the antibody or antigen of the community, then only we can see the response. If it's antibody, then perhaps it takes about to look into the community in terms of the response. IgM respond about 5 days onwards, IgG about a week later. So I think this is the two methods to measure whether the person is been exposed. So I think this is again, when they are asymptomatic, the question is whether can they transmit the infection to others. So again, we need to fall back on data, whether there's enough data to show that asymptomatic patient can actually transmit the disease. So this is something that, again, we have conflicting reports. But what is more important is that we do know when they have symptoms, that is the time that the infection can occur. That means they can transmit to one person to another, especially they have the symptoms of sneezing or even coughing and etc. So that the virus load at that point of time will be the highest. Asymptomatic, perhaps they may have virus, but whether they can transmit the infection to others is still to be studied and then to be proven. Dr. Lee, satu soalan. Media laporkan Indonesia larang rakyat mereka untuk bergerak pulang waktu bulan Ramadan nanti. Jadi bagi KKN, mungkin ada cadangan atau saranan kepada pihak kerajaan KKN dan MKN untuk laksanakan cadangan yang sama seperti di Indonesia kepada negara, memandangkan MCO dijangka akan tamat dalam masa beberapa hari lagi. Mungkin rakyat fikir mereka boleh bebas keluar untuk pulang sambut Ramadan dengan keluarga. Yang pertama, kita tak pasti lagi MCO tamat ataupun dilanjutkan. Right? Jadi yang pasti kita cuba elakkan perhimpunan. Kalau contohnya kita ada pelajar-pelajar universiti, mereka ingin kembali kepada kampung mereka, tetapi kita kena pastikan tiada perhimpunan ataupun kesesakan berlaku di stesen dan sebagainya. Itu yang paling penting, elakkan kesesakan. Dan juga kita pastikan untuk penjarakan, amalkan penjarakan daripada satu individu ke individu yang lain. Dan kerap mencuci tangan dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita masih memantau data-data kita setiap hari. Sama ada MCO akan disambung ataupun tidak, kita masih belum lagi membuat sebarang keputusan. Tetapi apa yang pasti, kita ada 6 kriteria sebelum kita laksanakan untuk tamatkan MCO. Antara kriteria yang pertama ialah kita lihat kepada kawalan sempadan. Jadi kalau kita berhentikan kawalan sempadan, maka ada besar kemungkinan mereka yang datang ke Malaysia akan membawa penyakit tersebut. Sekarang pun kita dah tahu 95 daripada warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara membawa penyakit tersebut. Dan kita saring dan kita letak mereka di pusat kuarantin. Dan daripada 95, 68 daripada mereka adalah daripada Indonesia. Kembali pada Indonesia. Dan 12 daripada United Kingdom. Dan 5 daripada Singapura. 4 daripada Turki, 3 daripada Netherlands dan 2 daripada Amerika Syarikat dan 1 daripada Perancis.
yang ini telah dikesan positif dan kita telah asingkan mereka dan kita masukkan mereka ke ward untuk pemantauan dan rawatan. Dan yang seterusnya kalau kita lihat yang penting ialah kawalan sepadan. Dan yang kedua ialah kawalan pergerakan. Yang inilah kawalan pergerakan kita cuba elakkan daripada jangkitan melalui satu individu ke individu yang lain. Kalau kita duduk di rumah, keberangkalian kita untuk dijangkiti adalah kurang. Tetapi kalau ada kesesakan perhimpunan dan kesesakan, contohnya ada keberangkalian untuk dijangkiti. Keboleh jangkitan virus tersebut, mungkin kalau ada seorang yang positif, dia boleh menjangkiti ramai lagi kalau dalam tempat yang sempit ataupun ada perhimpunan. Yang ketiga, kita lihat kepada sistem kesihatan kita. Jadi sistem kesihatan kita dari segi makmal kita dapat upaya untuk mengesan kes-kes yang positif. Dan tanda aras WHO ialah untuk mengesan, contohnya kita gunakan PCR, ialah 24 hingga 48 jam. Jadi kita kalau boleh, kita nak kurangkan masa yang diambil untuk melaksanakan ujian PCR ke lebih kurang pada 24 jam. Yang ketiga juga kita lihat kepada sistem kesihatan kita, sama ada ward kita cukup, ICU kita cukup dan sebagainya. Kalau sistem kita bagus, itulah satu daripada indikasi sebelum kita tamatkan PKP. Dan yang keempat, kita perlu melaksanakan tindakan-tindakan kita untuk melindungi mereka yang berisiko tinggi. Contohnya mereka yang berusia, mereka yang OKU, mereka yang dapat rawatan kemoterapi dan mereka yang ada penyakit komorbiditi dan sebagainya. Itu tindakan yang keempat. Jadi yang satu kawalan sepadan, yang dua ialah kawalan pergerakan, yang ketiga sistem kesihatan, yang keempat melindungi. Yang kelima ialah di mana rakyat bersama dengan kita kena amalkan norma-norma yang baru, iaitu contohnya penjarakan, cuci tangan dan elakkan perhimpunan. Dan yang keenam yang paling penting ialah kita kena melihat bagaimana kita dapat kenal pasti kawasan dan juga mendapatkan komuniti bersama dengan Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan dalam komuniti tersebut. Yang inilah 6 kriteria ataupun strategik ataupun rangka yang kita ada, dan rangka ini perlu diamalkan oleh setiap kementerian, setiap jabatan untuk melihat bagaimana kita boleh orang kata soft landing untuk exit strategy. Dan jadi kita masih dalam peringkat perbincangan, iaitu ini hanya rangka tetapi perbincangan dari segi pelaksanaan. Datuk Aisyah Terkenama, saya ada 2 soalan. Dilakukan hari ini terdapat 5 kes jangkitan semula COVID-19 di Sabah selepas pull-out test atau saringan semula. Jadi adakah KKM memantau 3,349 kes yang telah pulih dan sudah discharge? Adakah KKM akan buat pull-out test? Dan soalan kedua, Singapura menjadi negara yang mempunyai jumlah kes positif tertinggi di Asia selepas Indonesia berpunca daripada pekerja asing. Adakah KKM merancang untuk menyaring semua warga asing di negara ini dan sehingga kini berapa ramai yang telah disaring? Terima kasih. Okey, terima kasih. Soalan pertama ialah kita ada 3,349 pesakit kita telah pulih dan telah pun discharge. Dan jadi bila sebelum discharge kita ambil test tu negatif. Dan sebagaimana saya katakan pada awal dia ada 2 kemungkinan. Satu kemungkinan mereka di reinfection, berarti mendapat jangkitan semula. Jadi sebelum discharge memang kita akan memberi counselling untuk mengelakkan jangkitan. Yang tu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ambil test, saya dah maklumkan 3 kes sebelum ni, sekarang ni ada 5 kes, yang mana mungkin test tu akan jadi positif, tetapi positif yang lemah, iaitu di mana virus shedding sedang berlaku. Dalam keadaan begitu, walaupun test positif yang lemah, tetapi dia tidak menjangkiti. Itulah proses virus shedding. Daripada residual virus yang ada, yang virus shedding berlaku dan tidak menjangkiti. Tetapi mungkin dia positif. Sebagaimana saya maklumkan, satu kes yang kita dah discharge dan dia kembali ke negara Brunei,
dan mereka ambil test tu positif. Dan bila kita kaji bersama dengan Kementerian Kesihatan Brunei dan IMR, dan kita dapati virus tu ialah shedding, iaitu positif yang lemah. Jadi itu proses residual virus yang ada di tubuh pesakit tersebut. Jadi tapi dia tak menjangkiti. Ada kemungkinan sama ada dijangkiti, sepatutnya orang dah pulih, dia ada antibody. Tetapi sekarang ni dalam kertas penyidikan tak ada data yang menunjukkan antibody itu dapat melindungi seseorang tu daripada dijangkiti semua setakat ni. Dan yang kedua, warga asing, memang kita lihat dari segi, kita belajar daripada di negara jiran kita, iaitu penularan di kalangan warga asing. Jadi tindakan kita di Malaysia ialah kita lihat kepada targeted approach. Itu sasaran kita ialah lokasi dan juga kumpulan-kumpulan yang berisiko tinggi. Contohnya jemaah tabligh berisiko tinggi sebab ada perhimpunan, dan perhimpunan tersebut kita dapati ada penularan virus COVID-19. Dan juga sekarang ni kita pasti ada di kalangan pelajar-pelajar tahfiz juga positif, iaitu lebih kurang 6%. Dan untuk jemaah tabligh 7%. Dan juga kalau close contact dengan yang mereka yang positif ialah 30%. Jadi kalau ada kluster ataupun kematian di suatu kawasan melibatkan satu kumpulan yang berisiko, contohnya pekerja bukan warga negara Malaysia. Dan kita dapati sebelum ni kita melaksanakan 2064 ujian, dan kita dapati yang positif ialah 28 kes positif di kalangan mereka di Pasar Borong Kuala Lumpur. Dan ada satu kematian iaitu warga negara Myanmar berumur 36 tahun datang ke hospital Selayang, sesak nafas, tak boleh nafas, dan pesakit tu datang dari peringkat yang lewat, keempat ataupun kelima. Dan walaupun diberi rawatan yang terbaik dan intubasi atau intubation, ventilation, tetapi pesakit tersebut meninggal. Jadi bila ada pesakit meninggal dan case detection ada 28 case di kawasan Pasar Borong Kuala Lumpur, jadi kita mengambil tindakan enhance MCO di kawasan tersebut supaya kita dapat pastikan kita saring kes-kes yang positif, targeted approach dalam kawasan tersebut dan juga kumpulan sasaran tersebut. Untuk bertindak lebih tarian, saya ada 3 soalan. Satu, hari ini WHO memberi amaran dalam musibah bahkan terjadi wabak COVID. Sesudah tindakan beberapa negara mula melonggarkan peraturan khusus bagi membasmi pandemik itu, dan ia juga cakap tanggungjawab memerangi penularan wabak ni wajar dilihat dalam peringkat lebih besar seperti serantau serta dunia. Jadi kita tahu ada negara jiran kita juga masih mencatatkan peningkatan kes positif. Soalan dia, apa perancangan dan langkah yang sedang atau bersedia ada, terutama dalam memastikan negara kita terus selamat dari segi border, dan juga bentuk kerjasama serantau dan antarabangsa yang perlu kita ambil dalam memerangi COVID secara kolektif. Kemudian saya nak tahu keperluan peniaga ibazah mengambil suntikan typhoid, sebab sekarang ni ada juga peniaga ibazah ni mungkin yang bukan peniaga yang biasa melakukan perniagaan kan. And then penularan denggi yang sekarang ni macam kurang diberikan perhatian oleh masyarakat kerana mereka lebih takutkan COVID daripada denggi. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Jadi tadi saya telah menyebut tentang langkah-langkah, 6 langkah yang patut kita ambil sebelum kita pertimbangkan untuk menamatkan PKP. Jadi yang 2 langkah yang paling penting ialah, satu ialah kawalan sepadan. Jadi kes-kes import kita dapat kawal. Kalau kita tak ada kawalan sempadan, kes-kes import boleh membawa virus tersebut ke negara kita. Jadi sekarang ni kita kena ketatkan kes-kes kawalan sepadan. Yang kedua ialah kawalan pergerakan, di mana kita nak kurangkan jangkitan kuman, iaitu keboleh jangkitan kuman. Sekarang ni kita ada 2041 kes yang keboleh jangkitan tu, iaitu kes yang positif, keboleh jangkitan tu tinggi.
Jadi kita ada kes keboleh jangkitan, tetapi kita kena sekat daripada virus ni menjangkiti orang ramai. Contohnya kalau kita duduk di rumah, walaupun kita ada kes, kita sekarang ni kes 2041, kita akan asingkan mereka di hospital, kita pastikan mereka tak menjangkiti orang lain, individu-individu yang lain. Jadi tindakan tu penting untuk kita kurangkan kes. Sebelum kita pertimbangkan untuk tamatkan PKP, kita kena lihat keboleh jangkitan kes yang kita ada. Sekarang ni ialah 2041 kes. Jadi kita harap kita boleh kurangkan keboleh jangkitan kes dan mereka boleh dipulihkan dan jadi negatif. Sekarang ni positif, jadi ujian dia jadi negatif. Kalau kita boleh kawal, maksud dia ada satu pertimbangan untuk kita pertimbangan untuk tamatkan PKP ialah kawalan sepadan dan juga kawalan penularan COVID-19 di kalangan komuniti. Itu dua penting. Yang ketiga, mungkin kita tak boleh ubah sistem kita perkasakan, memantapkan sistem kita, iaitu hospital COVID kita, ICU kita, ventilator dan sebagainya. Kita boleh perkasakan kita atau mantapkan kita punya sistem. Yang keempat dengan kelima, tadi kita kata lindungi mereka yang berisiko tinggi. Yang itu yang keempat. Yang kelima ialah langkah-langkah pencegahan. Kita semua kena amalkan langkah-langkah pencegahan daripada dijangkiti, iaitu macam perhimpunan dan juga penjarakan dan sebagainya. Yang terakhir sekali ialah kita kena bekerjasama dengan komuniti, itu bersama dengan kita dan Kementerian Kesihatan, dan juga kita memberi tanggungjawab yang bersama dengan komuniti. Kalau komuniti boleh melihat pada langkah-langkah pencegahan bersama. Kerjasama serantau memang kita menggunakan rangkaian WHO yang kita ada, iaitu International Health Regulatory. Kita ada mesyuarat daripada masa ke semasa dengan WHO, juga berkongsi pendapat dan juga mendapat tunjuk ajar ataupun garis panduan yang dikeluarkan oleh WHO dari masa ke semasa. Jadi yang tu kita dapat mantapkan kerjasama antara kita di peringkat ASEAN dan juga bekerjasama dengan negara-negara lain di bawah WHO. Last question ya. Saya ada dua soalan simple je. Okay, belum habis lagi soalan dia. Yang ketiga, isu mengenai pengendalian makanan. Kalau mereka yang nak mengendalikan makanan, pasti mereka kena ikut peraturan-peraturan iaitu yang diberi oleh Kementerian Kesihatan, termasuklah typhoid injection dan sebagainya. Kita ada peraturan tersebut, mereka kena patuh kepada peraturan kita. Yang seterusnya ialah kebersihan. Sekarang ni kita pasti dan penyakit denggi masih menular di komuniti kita. Jadi kita sarankan kepada semua untuk pastikan membuat pembersihan di kawasan perumahan juga persekitaran supaya kita dapat turunkan kes-kes denggi. Dan apabila katalah kita ada PKP lagi, kita tamatkan PKP, yang penting ialah yang pertama mereka pulang ke pejabat, pastikan persekitaran mereka tu bersih daripada jangkitan ataupun daripada pembiakan nyamuk di kawasan pejabat dan sebagainya. Okey, saya ada dua soalan simple. Okey, yang pertama, tanya sebab berjaya menurunkan kes. Tapi kalau lihat kes yang pulih juga menurun, mungkin Datuk boleh jelaskan sikit kenapa. Dan yang kedua, nak minta clarify sikit. Datuk kata pasal kawalan sempadan ni antara benda yang paling penting untuk soalan kes import. Tapi adakah ini bermakna walaupun selepas PKP is lifted, adakah KKM akan mencadangkan supaya tunggu kes di negara-negara luar juga kosong? Jadi kalau kita lihat, saya jawab soalan kedua dulu. Kalau kita lihat, kalau kita nak tamatkan PKP, jadi mungkin kita tak dapat tamatkan sekaligus. Mesti ada soft landing. Jadi tindakan kita yang penting. Yang pasti mereka yang tak ada kena-mengena ataupun tak ada kena-mengena dengan sektor ekonomi contohnya, duduk di rumah. Jadi mesej duduk di rumah masih kita akan syorkan mereka yang kalau boleh duduk di rumah, yang tu dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ni. Itu yang penting.
Jadi kita lihat sekarang ni, hari ni memang betul kes tu, penurunan kes yang discharge tu 54. Tetapi pesakit-pesakit masih dipantau di hospital Kementerian Kesihatan, dan apabila mereka cukup tempoh 14 hari, kita akan mengambil ujian. Sekali lagi, kalau negatif baru kita izinkan pesakit tersebut untuk pulang. Tetapi kalau positif, kita tak boleh discharge pesakit tersebut. Jadi ada yang pesakit yang mengambil tempoh 14 hari, ada yang lebih kurang, ada yang sampai 20 hari pun. Jadi yang pasti kalau positif, kita tak boleh discharge pesakit tersebut. Berbeza dengan negara-negara lain, mereka yang positif tetapi tak ada gejala, mereka yang positif ada gejala ringan, mereka tak dimasukkan ke ward tetapi dinasihatkan untuk duduk di rumah. Tapi kita kes positif kita ambil, kita masukkan ke hospital dan kita pantau di hospital. Dan kita juga memberi rawatan-rawatan kepada pesakit-pesakit tersebut. Okey, saya tanya pada yang balik kes import di airport. Ya, kes yang import memang kita akan buat saringan. Jadi saringan kita penting. Sekarang ni kita lihat pada saringan kita, kita dapat mengesan 95 kes import, iaitu yang warga negara Malaysia. Tetapi warga negara lain kita tak benarkan mereka masuk ke negara kita sebab kita dah ada sekatan kat situ. Lepas PKP, adakah akan nasihatkan mereka terus untuk order kita? Yang tu kita akan bincangkan dari segi untuk kepastian bagaimana kita dapat mengesan mereka yang datang ke negara kita yang tak ada virus. Itu yang penting. Jadi kalau kita ada kaedah penyiasatan yang bagus yang dapat mengesan mereka tak ada virus, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita tak dapat mengesan mereka, jadi kita kena kuarantinkan mereka tu untuk tempoh 14 hari. Okey, thank you semua. Okey, terima kasih. Thank you. Okey Datuk, sebelum tu kami dari warga media ingin mengucapkan selamat hari lahir yang ke-47. Okey, kita nak nyanyikan happy birthday tu Datuk.